الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. Nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutamanya sekali di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingat nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadat mensuci dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Ibadat itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh peniaga, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual beli, daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Mereka takutkan hari kiamat yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan. Mereka mengerjakan semuanya itu supaya Allah membalas mereka dengan sebaik-baik balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan menambahi mereka lagi dari limpah kurnianya. Dan sememangnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak terhitung. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah An-Nur, surah yang ke-24 pada juzuk yang ke-18. Bermula ayat 36 sehinggalah ayat 38. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan bagaimana orang-orang yang beriman sentiasa mendapat petunjuk daripada nur Allah Ta'ala, daripada cahaya Allah Ta'ala. Kalau sebelum ini pada ayat yang ke-35, kita telah menafsirkan, menjelaskan tentang nurullah, Allah yang menjadikan alam ini bercahaya dan memberi perbandingan bagaimana cahaya yakni segala ciptaan Allah itu menunjukkan kepada adanya Allah, kekuasaan, keesaan, dan cahaya Allah yang diturunkan melalui Al-Quran yang menjadi petunjuk dan hidayah, dan cahaya yang Allah SWT letakkan dalam dada orang beriman. Ketiga-tiga cahaya yang sempurna ini akan menjadikan orang beriman sentiasa hidupnya dalam terpimpin, terjaga, terpelihara dengan hidayah Allah.
Dan Allah Ta'ala menjelaskan bahawa yang memberi hidayah secara mutlak itu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah memberi perbandingan, memberi contoh supaya manusia senantiasa melihat dan mengambil pengajaran. Contoh orang-orang yang mendapat cahaya Allah, yang memahami syariat, yang hidup dengan syariat dan hidup dengan cahaya. Bagaimana kebahagiaan yang diperolehi. Dan contoh orang-orang yang terlepas daripada cahaya Allah, terhijab daripada cahayanya, terhalang. Bagaimana kemusnahan mereka, kehancuran mereka, bagaimana kecelakaan hidup mereka. Maka selepas Allah menyebut tentang nur Allah, maka Allah menyebut kesesuaian nur itu bila mana ia berada di rumah Allah, yakni di masjid. Di rumah Allah tempat untuk dapat hidayah, tempat untuk mendapat petunjuk, bagi menunjukkan bahawa ini rumah Allah, tempat dibacakan Al-Quran, tempat diperdengarkan Al-Quran, ditafsirkan Al-Quran. Dan ini rumah Allah, tempat di mana hamba-hamba Allah menguatkan hidayah, petunjuk dengan sentiasa berzikir pada Allah. Di rumah yang mana orang beriman akan membersihkan hati mereka dan membersihkan diri mereka dari dosa dan maksiat. Di rumah di mana orang beriman akan berazam untuk memperbanyakkan kebaikan dan ketaatan. Maka kalau kita sebut nurullah, nur Allah, maka kesesuaian tempatnya di mana? Di rumah Allah. Artinya siapa yang nak mendapat hidayah, petunjuk, maka dia perlu menghampiri rumah Allah ini dan masuk ke dalamnya. Dan menjadikan sebahagian hidupnya di dalam masjid. Untuk mengingat, menyebut nama Allah, berzikir, menyucikan diri, membersihkan daripada dosa. Kerana itulah bila para Nabi alaihissalatu wassalam diutuskan, maka mereka akan membina satu tempat yang disebut masjid. Dan masjid yang pertama dibina adalah Masjidil Haram, diikuti dengan Masjidil Aqsa. Dan Nabi SAW bila sampai ke Madinah, yang pertama Nabi bina ialah Masjid Quba. Maka diikuti dengan Masjid An-Nabawi. Dan sesungguhnya perkembangan pembinaan masjid di bumi Madinah dan ketika mana Islam sampai ke Bahrain, yang pertama dibina ialah masjid. Ada satu masjid yang dibina di Bahrain pada zaman Nabi SAW. Demikian juga di Yaman. Datang seorang lelaki pada Nabi SAW. Maka Rasulullah menyuruhnya membina masjid. Dan menunjukkan arah kiblat sebagai satu mukjizat. Kalau hari ini kita pakai kompas, pakai telefon, zaman dulu macam mana? Rasulullah tunjuk mana arah kiblat daripada Yaman. Kerana itu kita lihat bagaimana rumah Allah ini menjadi tempat yang penting dalam hidayah. Dan menjadi suatu parameter kepada kemuliaan umat Islam, kebangkitannya. Artinya kalau rumah Allah ini penuh, rumah Allah ini dimakbumkan, rumah Allah ini dihidupkan dengan nur, dengan cahaya, dengan hidayah, dengan ilmu, maka umat Islam akan keluar sebagai umat yang bercahaya. Yang memimpin dan yang akan menjadi petunjuk pada seluruh manusia yang lain. Maka munasabahlah cahaya Allah itu digabungkan dengan rumah Allah sebagai satu kesempurnaan. Dalam penafsirannya, bila Allah menyatakan fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Perkataan fi buyutin, sepakat ulama ianya memberi maksud fi masajid, yakni rumah-rumah Allah. Bila sebut fi buyutin ialah fi masajid, di rumah-rumah Allah di mana Allah memerintahkan supaya diangkat binaannya. Rumah Allah ini mesti diangkat binaan biar dia nampak gah daripada rumah orang. Bukan sekadar diangkat dari sudut kerohaniannya sebagai pusat perkumpulan, pertemuan. Bukan bangunannya itu biar dia begah daripada yang lain. Biar kalau kita masuk satu kampung, satu negeri, yang pertama nampak gah ialah binaan masjid. Dan ini menjadi satu
daripada asas seni bina Islam. Dalam mereka membentuk rumah ataupun kawasan perumahan dan perbandaran. Dan sistem perbandaran Islam yang akan diletakkan asas di tengah-tengah ialah rumah Allah masjid. Kemudian barulah dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk-penduduk. Dan di masjid nampak seni bina paling indah sekali. Sayyidina Uthman bin Affan mengarahkan supaya Masjid Nabawi diperindahkan dengan seindah-indahnya. Dengan tulisannya, dengan lampunya. Supaya dia menjadi tempat yang menarik. Sebab itu kita tengok semua masjid-masjid dulu menjadi tempat pelancongan. Kenapa seni binanya? Keindahannya, kecantikan. Dan itu memang prioritinya. Supaya lebih nampak binaan Allah berbanding binaan lain. Supaya manusia tertarik datang ke rumah Allah. Hatta kita tengok Masjid Hagia Sophia sampai hari ini, yang dah beratus tahun, tetap menjadi suatu monumen Islam yang penting. Hatta Masjid Nabawi sendiri indah, lawa. Hatta Masjidil Haram sendiri. Hatta Masjid Aqsa. Nampak keindahannya. Hatta Masjid Umawi, tempat di mana turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Indah, cantik. Sehingga diarahkan pembinaannya oleh Abdul Malik bin Marwan. Di tempat paling indah. Sehingga dibina tiang-tiang daripada emas. Hatta Masjid Aqsa dulu yang disebut sebagai Qubbatus Sakhrah ataupun tuan-tuan tengok kubah kuning, itu asalnya daripada emas. Seketul emas. Sehingga bila umat Islam ada masalah belanja, maka ia ditukar, dijual untuk membiayai pengurusan masjid. Dan ditukar kubah tu kekal kuning tapi bukan lagi emas. Hatta Kaabah dijahit dengan benang-benang emas. Kain kiswah. Untuk menunjukkan bagaimana prioriti keindahan rumah Allah. Sesuaian dengan hidayah. Supaya orang ikut mana pun dia rasa nak datang ke rumah Allah. Walau mungkin kali pertama datang bukanlah tujuan untuk disolat atau sebagainya. Tapi keinginan untuk datang itu membuka ruang hidayah. Sebab itu bila Allah Ta'ala menyatakan fi buyutin, pada rumah-rumah Allah ini masjid Allah. Kata Imam Qatadah, maksud buyut ila masajid. Allah Ta'ala, kata Imam Qatadah, Allah Ta'ala memerintahkan supaya dibina masjid. Satu. Pertama, Allah suruh bina masjid. Yang kedua, Allah Ta'ala menyuruh supaya dia imarahkan masjid. Masjid bukan sekadar dibina, dia imarahkan. Sebab itu disebut fi buyutin adzinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuh. Di rumah-rumah Allah yang Allah izinkan supaya ia diangkat. Dibina, binaannya diangkat. Dan disebut padanya nama Allah yang diimarahkan. Pertama, perintah diangkat masjid. Sebab itu masjid biar menara dia tinggi. Biar tempat banknya tinggi. Semua tinggi belakang. Ini panggil diangkat. Daripada rumah-rumah lain. Biar masjid itu paling tinggi. Kemudian disebut nama Allah. Tanda perintah imarah. Wa raf'iha wa tathhiriha. Dan diagungkan serta disucikan. Disucikan. Kata Ibn Abbas. Masajid ialah rumah-rumah Allah di atas muka bumi. Yang memberi cahaya kepada penduduk langit. Sebagaimana bintang-bintang memberi cahaya kepada penduduk bumi. Kata Ibn Abbas, kalau kita kat dunia ni, yang menjadi kita nampak terang pada dia, bintang-bintang. Tujuan bintang nak suruh cerah bumi. Manakala tujuan masjid Allah nak jadi terang langit. Kalau sekiranya ahli bumi, mereka melihat bintang. Ahli langit, mereka melihat masjid. Perumpamaan masjid-masjid itu bagian bintang-bintang kepada ahli langit. Dan manakala kita pula penduduk bumi, maka kita melihat kepada keindahan bintang yang tinggi. Penduduk langit yang malaikat melihat keindahan rumah Allah di muka bumi sebagai bintangnya. Ini kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bagi menunjukkan mulianya dia. Kata Amru bin Maimun, aku bertemu dengan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dan mereka berkata, al-masajid, masjid-masjid, buyutullah, merupakan rumah-rumah Allah. Wa haqqun 'ala Allah an yukrima man zarahu fiha, dan menjadi kemestian bagi Allah bagi memuliakan siapa pun yang menziarahi. Siapa yang ziarah masjid. Jangan cerita sembahyang
dan beribadat padanya, ziarahnya, maka Allah akan memuliakannya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillah yabtaghi fihi wajh Allah, banallahu lahu mithlahu fil jannah." Siapa yang membina masjid menuntut keredaan Allah, Allah akan membina baginya seumpama masjid itu di dalam syurga. Kalau dia keluar duit bina masjid, Allah akan bina seumpama dibina tadi dalam syurga nanti, setananya. Dan bila kita sebab dijadikan mishkah fil masajid, kita sebut dulu al-mishkah. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkah. Dan perumpamaan cahaya Allah itu seperti mishkah, satu geluk yang penuh dengan cahaya. Geluk. Maka geluk itu perumpamaannya ialah macam masjid. Di dalamnya ialah penuh cahaya. Ini cahaya hidayah. Kata ulama, annal misbaha al-mawdu'a fi zujaja as-safiyati idza kana fil masajid kana a'zam wa adkham fakana adwa fakana at-tamthilu bihi atamma wa akmal. Bila mana diberi gambaran bahawa lampu yang berada di dalam kaca yang kristal, yang jernih, bila mana ia berada di masjid, maka dia menjadi lebih terang, menjadi lebih nampak besar, lebih bercahaya. Demikianlah kesempurnaan. Maknanya orang beriman yang melihat segala alam ini sebagai petunjuk kepada keesaan kekuasaan Allah, yang berpegang dengan Al-Quran, yang dalam hatinya ada keyakinan yang teguh, maka gabungan cahaya ini bila diletakkan di rumah Allah jadi sempurna. Jadi sempurna. Maknanya orang beriman tak ke masjid tak sempurna dia. Sempurna bila dia berada di masjid. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di antara ahli syurga itu yang Rasulullah kata, rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Ini kelebihan masjid. Kemudian Allah menyebut yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asar. Ditasbih padanya, disebut nama Allah padanya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Yang dimaksudkan bertasbih pada Allah, yakni menyucikan Allah, menyucikannya daripada segala kekurangan. Dan dilaksanakan solat di masjid pada permulaan siang, pagi dan juga petang, pada akhir malamnya, yang seluruh solat 5 waktu tadi. La tushghiluhumud dunya wal muamalatur rabihah an dzikrillah wahdah wa iqamis salati liwaqtiha wa ada'iz zakatil mafruḍah 'alaihim lil mustahiqin. Iaitu mereka ini yang duduk dalam masjid tidak pernah dilalaikan daripada perniagaan dan apa juga bentuk muamalah yang menguntungkan daripada mengingati Allah. Biarlah ada projek besar mana pun, biarlah ada muamal dunia sesibuk mana pun, tidak pernah melalaikan mereka daripada ingat Allah, menunaikan solat pada waktunya, mengeluarkan zakat yang diwajibkan kepada yang empunyanya. Maka Allah menyebut tentang sifat orang yang sempurna cahaya. Siapa? Walaupun di sebalik kesibukan duniawi dia. Ini bukan cerita orang yang sempurna agama yang duduk masjid 24 jam tak buat kerja. Bukan begitu gambaran. Gambarannya ialah orang yang walau bagaimana sibuk urusan duniawinya, yang berupa perniagaan dan juga jual beli. Kita orang paling sibuk sekali orang yang berniaga lah. Orang jual beli sebab dia tak ada masa. Orang berniaga dia sentiasa berfikir barang, stoknya, nak jual, nak ambil balik, nak penuh balik. Dia sibuk. Dia tak macam orang kerja dengan orang, kerja kerajaan sebagai contoh. Kita sibuk masa pergi pagi balik petang, dah stok. Lepas tu cuti hari merdeka, dah pergi melancong. Sebab kita cuma diikat dengan bentuk kerja rutin. Tapi orang berniaga lain. Otaknya sentiasa bergerak, nak cari pekerja satu hal, pekerja lari satu hal, tukang masak buat cabut lari satu hal. Dia sentiasa sibuk, ni nak ekspor, nak import. Maka kesibukan orang ni ialah ini kita katakan nilai seorang yang benar-benar punya cahaya yang sempurna. Di sebalik sibuk dia berniaga, dia tak pernah lupa Allah. Macam mana gambaran tak pernah lupa Allah? Dia solat awal waktu.
Lagi dia keluarkan zakat. Lagi dia sentiasa ingat Allah. Maksud ingat Allah di sini dia tahu hal haram dosa pahala. Waktu dia muamalah, dia tahu ni rasuah dia tak ambil. Dia tahu ni menipu, dia tak tipu. Dia tahu boleh bersedekah dalam perniagaan. Artinya dalam muamalah dia sentiasa ingat Allah. Dia bukan fikir untung semata-mata kalau benda tu haram kat orang lain. Maka inilah dia orang yang paling sempurna dalam mendapat cahaya Allah. Bukan kita sebut yang paling sempurna dapat cahaya Allah, dia tak kerja buat, dia menganggur duduk masjid. Maka sempurna cahaya Allah. Bukan. Orang ni belum diuji dengan dunia. Agak-agak boleh diuji dengan dunia, boleh tak dia duduk lagi masjid? Yang kita tahu pada sahabat Ridwanullah yang alaihim majoriti ialah peniaga. Majoriti mereka peniaga. Majoriti mereka terlibat dengan sektor yang sibuk. Pergi ke Syam, pergi ke Yaman, bergerak sana, bergerak sini. Namun mereka tetap menjaga waktu solat. Mengeluarkan zakat, bersedekah, bahkan berperang. Ini Abdul Rahman bin Auf. Dalam kesibukan dia berniaga. Paling sibuk berniaga. Dia ni ada rakan kongsi kafe di Mekah. Dan dia sentiasa menghantar rombongannya ke Syam. Untuk mendapat untung yang banyak. Dia luas dia punya perniagaan. Tapi di mana dia setiap kali waktu azan? Dalam masjid. Di mana dia setiap kali waktu solat? Di belakang Nabi SAW. Di mana dia waktu berperang? Bersama Rasulullah. Dan Abdul Rahman bin Auf dia tak pernah miss mana-mana peperangan bersama Rasulullah. Sehingga Nabi wafat. Sehingga ditempang dalam satu peperangan. Dan kekal tempang sampai akhir hayat. Dia tak kisah pun tempang sebab berperang pada jalan Allah. Tak ada fikir pun cacat. Dah kaya kaki tempang kan nampak tak handsome. Tapi dia tempang kerana berperang pada jalan Allah. Maka ini contoh orang yang cahaya Allah sempurna. Kalau orang tu tuan-tuan sekalian duduk masjid, bagus mengaji, menuntut ilmu, tapi belum diuji dengan dunia, belum tahu cahayanya macam mana. Belum ditiup angin. Belum ditiup angin cubaan. Kalau orang yang saya katakan sibuk kerja, ada urusan dengan anak bini, anak ramai pula, sekian-sekian, dia terus ingat Allah. Artinya dia benar-benar orang yang punya cahaya yang sempurna. Kesibukannya tak pernah ganggu dia. Kesibukannya tak pernah lalaikan dia. Kesibukannya, keuntungan yang dicari tak pernah menjadikan dia terlupa bayar zakat. Sentiasa ingat bayar zakat. Kan itu tuntutan daripada harta dia. Maka ini gambaran orang yang lengkap. Kemudian bila kita sebut hikmah, kenapa Allah sebut rijalun? Kenapa tak sebut imra'atun? Ataupun nisa'un? Perempuan-perempuan. Tetapi bila kita sebut lelaki, memberi maksud keutuhan, kekuatan. Kita boleh sebut perempuan, maknanya kelembutan, kecantikan. Bila kita bercakap tentang keazaman, kekuatan, kita sebut inilah baru anak lelaki yang nak jantan. Kita sebut tentang keazaman, kekuatan, kita tak sebut beginilah baru anak perempuan. Tak, anak perempuan merujuk kepada keindahan, merujuk kepada kelembutan. Kita ini barulah perempuan, pakaiannya begini. Ini baru perempuan, beradab sopannya begini. Bila kita sebut inilah lelaki, maksudnya keazaman yang kuat. Seorang keazaman kuat, kekentalan dia dalam menang ujian, maka kita kata ini anak lelaki. Anak jantan, kata kita. Anak jantan. Bukan maksud perempuan tak masuk, tapi gambaran, tamsilan tu. Kita akan sebutnya anak jantan. Keazaman yang kuat. Kalau disebut perempuan, itu kelambang kepada keindahan, kecantikan. Kan kita kalau puji, kalau gagah, kita tak kata, ni barulah anak perempuan. Boleh pukul orang. Tak mungkin. Itu bukan anak perempuan, itu tomboy. Boleh pukul orang. Ni barulah anak perempuan. Kenapa? Jelas boleh kita katakan menguasai semua orang. Jadi pemimpin. Kita tak sebut itulah. Inilah anak perempuan. Sebab anak perempuan sinonim keindahan, kecantikan, kesempurnaan dalam rumah tangga. Bila kemah rumah, kita berkata, inilah baru anak perempuan. Tidak agak kemah je, kemah rumah, masak. Dah besar pun mak juga kena masak. Tapi kita tengok anak perempuan kata rajin masak kemah rumah. Kita berkata, ni baru anak perempuan. Tapi kita tak mungkin kata, ni barulah anak lelaki. Masak, kemah. Tak mungkin. Ni pondan kita kata. Kau nak ni perempuan ke? Duduk dapur, duduk kemah rumah. Dia kerja perempuan ni. Kita macam was-was dengan anak lelaki yang buat kerja tu. Walaupun bagus. Tapi kelakian ni tidak tersalah. Jadi benda kesalahannya perempuan, lelaki. Bukan maksud kita kata tak boleh buat kerja tu. Tapi dalam tamsilan, dalam ta'bir ibarat. Bila tuan-tuan sebut ni anak lelaki, ni anak perempuan.
Pasti dia ada benda yang kena dengan dia. Maka bila Allah menyebut rijalun, inilah dia lelaki yang sebenar. Dan ayat yang lain, bila Allah Ta'ala menyebut tentang orang-orang yang benar-benar menyempurnakan janji dengan Allah, maka Allah juga menyebut dengan perkataan rijalun sadaku ma'ahadullah alaih. Inilah lelaki-lelaki yang membenarkan janji dengan Allah. Di kalangan mereka ada yang gugur syahid, di kalangan mereka ada yang menunggu untuk mati syahid. Maka disebut lelaki kerana ini kepahlawanan. Bukan bermaksud perempuan tak boleh jadi pahlawan, boleh juga. Tapi dalam ta'bir umum kita cakap. Dan setiap benda ada benda yang menunjukkan kesesuaian jantina dia. Bukan menafikan jantina lain terlibat, kesesuaian. Macam saya kata bila sebut kesungguhan, keazaman yang kuat, kita kata ini anak jantan. Sentiasa azamnya tidak boleh digoyangkan, digoncangkan. Tidak boleh dilalaikan. Ini baru dia anak jantan. Kemudian bila Allah Ta'ala menyebut tentang tijarah, dia sebut perkataan tijarah, itu perniagaan trading. Daripada perkataan tijarah lain perkataan trading, kerana ia adalah kesibukan yang sebenar bagi manusia. Orang yang sibuk trading, memang disibuk sungguhlah. Dan demikian disebut baik, perkataan jual beli. Trading ini maknanya kita ambil barang luar. Ambil barang luar, jual dan sebagainya. Bila kita sebut baik, ialah jual beli yang kita lakukan. Itu bentuk jual beli yang kita lakukan. Maka kata Allah Ta'ala, dan dua kesibukan ini, yang padanya ada keuntungan. Padanya ada keuntungan, padanya ada kesibukan, padanya ada segala, di dalamnya ada segala maksiat. Dalam niaga tu maksiat tu banyak dalam tu. Nak menipu, sumpah palsu, semua ada dalam tu. Dalam kita katakan trading pun sama. Barangkali dia ambil barang-barang yang cetak rompak. Mungkin. Yang tidak ikut syarak atau sebagainya. Tiba-tiba benda-benda ni semua tidak pernah menghalang dia dengan Allah. Jadi dia benar-benar berniaga dengan jujur, dengan benar, dengan patuh pada syariat. Kemudian Allah menyebut dorongan mereka yang menjadikan mereka ingat Allah sebab apa? Yakhafuna yauman, mereka takut pada hari, yakni hari kiamat. Tataqallabu fihi al-qulub wal absar, hari yang mana hati menjadi gemetar dan takut. Berbolak-balik hati kerana ketakutan. Dan juga pandangan juga begitu. Pandangannya terbeliak kerana takut. Pandangan takut, hati juga takut. Kerana dia ada hubungan antara hati dan pandangan. Contoh kita kalau tengok orang tu penakut, akan nampak pada matanya. Mata nampak ni, mata orang penakut. Kita tengok anak takut dah tu, dah kecut dah tu. Dah pucat muka dia. Mata dia mula melihat kerana takut. Melihat seperti mencari jalan keluar. Apatah kau jadi terbeliak macam tu, maknanya tak ada jalan keluar. Maka kata Allah, pada hari yang mendorong mereka ingat Allah, walau kesibukan yang berupa perniagaan dan jual beli ini, kerana takut mereka pada Allah. Takut mereka pada hari kiamat. Takut mereka akan akibatnya. Maka kata Allah, liyajziyahumullah, untuk Allah memberikan balasan kepada mereka. Ahsana ma amilu, lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Kita tahu bahawa apapun amalan yang kita buat, pahalanya lebih baik pada amalan kita. Apapun yang kita buat, pahala yang Allah beri pada kita lebih banyak daripada amalan. Amalan kita tak seberapa sangat. Contoh kita sembahyang solat jenazah. Rakaat pun tak ada. Takbir. Tapi apa pahalanya? Pahalanya adalah satu qira'. Satu qira' pahala dia. Banyak mana satu qira' tu? Satu qira' itu seperti gunung Uhud. Tu pahala solat jenazah. Gi pula iring jenazah sampai dikebumikan, kita dapat lagi satu qira'. Dua qira' semuanya seperti dua gunung Uhud besar. Padahal kita kalau buat urusan dunia, tuan-tuan pergi kerja 2 jam, berapa sen dapat? Dibayar RM5 sejam. Maknanya 2 jam RM10. Kalau kita buat urusan dunia, kita tak pernah dibayar berbaloi dengan apa yang kita buat. Tapi kita buat urusan akhirat, tak banyak tapi pahala dia. Kita masuk pasar sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut. Baca zikir tu dapat 1 juta pahala. Satu je baca. Pahalanya 1 juta. Dan setiap pahala tu besar mana? Tak boleh letak kat bumi, dek bumi ni kecil. Lihat setiap kali kita buat kebaikan akhirat.
Pahala besar. Sebab tu kalau orang tahu, orang tak akan tukar dengan keuntungan dunia. Kita untung dunia berapa sen sangat kita buat kerja. Kita kerja sampai pencen. Banyak mana dapat duit? Dapat pencen, dapat K, dapat SP, dapat imbuhan, dapat berapa sen dapat? Berbaloi tak kita kerja sampai 30 tahun, 40 tahun? Bolehlah ustaz, sementara tunggu mati. Maknanya duit tu untuk tunggu mati je. Lepas mati tak guna duit tu. Bolehlah ustaz, habis bayar rumah. Lagi? Boleh buat apa lagi? Habis bayar kereta. Lepas tu simpanlah sikit-sikit belanja sampai kita mati. Berbaloi kita habis umur kita macam tu untuk menunggu kematian. Rupanya dunia tidak janjikan kita hidup. Dia cuma janji untuk kita tunggu mati. Setiap mana pun duit kita cuma untuk tunggu mati. Kita tak nak beri ke orang kedekut pun sebab kita bimbang duit ini habis sebelum kita mati. Itu je fikiran manusia. Kalau di sisi orang kafir, dia nak jadikan persaraannya persaraan paling indah. Paling indah sekali. Bahkan dia mensyaratkan bila bersara paling kurang minimum kena ada 1 juta. Untuk jadi indah persaraan. Tak berhutang. Akhirnya tak jadi juga. Bila di satu negara, dia cuba jadikan rakyatnya bila pencen jutawan. Tapi rakyatnya bila dekat pencen duit banyak berjudi. Kafir berjudi, main perempuan, habis duit. Akhir dah tua-tua umur 70 terpaksa basuh pinggang balik. Terpaksa gubal satu undang-undang, mana-mana syarikat yang ambil orang tua lebih pada 60 bekerja, diberi potongan cukai sekian-sekian banyak. Akhir kesian orang tua tolak troli duduk basuh pinggang. Umur 60-70. Kalau kita orang Islam baik duduk masjid lah. Ni terpaksa balik sebab teori mereka gagal. Lagi mana ada judi, ada benda-benda yang haram, manusia tak mungkin jaga duit dengan baik. Tak mungkin. Memanglah masih pencen tu dapat juta-juta dengan dolarnya. Tapi lepas main judi. Lepas main judi. Lepas main perempuan. Pergi Batam. Pergi sekian campur habis duit. Habis duit yang dapat pencen juta-juta. Akhir balik semula sebagai orang tua. Yang tak mampu lagi bekerja. Jadi miskin. Sehingga mencatat warga negara tua ni makin tinggi. Dengan bebanan kewangan yang melampau. Kita terpaksa, saya katakan gubal undang-undang, jadi kita jumpa orang tua yang tolak troli basuh pinggang, susung pinggang. Kaedah ekonomi mereka gagal. Sebab siapa pun guna apa pun kaedah ekonomi untuk dunia, dia akan gagal. Kita melihat akhirat. Tengok saya katakan kita buat akhirat. Tak banyak buat. Tuan-tuan mengaji, berapa ayat? 5 ayat, 6 ayat, 10 ayat. Tapi lihat kelebihan. Kita baca Qul Allah, apa kelebihan? 1/3 Quran. Kita baca surah Al-Kafirun, apa kelebihannya? Kita baca surah Iza Zulzilat, sekian-sekian surah. Setiap satu huruf 10 pahala. Bukan alif lam mim tu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca alif lam mim 30 pahala. Tuan-tuan duduk saya saja alif lam mim. Sebut lagi alif lam mim 30. Alif lam mim, jalan pahala walau sikit. Itu akhirat. Sebab itu Allah sebut liyajziyahumullah ahsana ma amilu. Untuk Allah terus memberi pahala lebih baik daripada amalan mereka. Wa yazidahum, dan Allah tambah lagi dengan kurniaan Allah, yakni syurga. Kata Allah tambah lagi kurnia Allah. Kalau ikut memang tak layak pahala tu, kita kumpul semua banyak ni, pun boleh layak. Belum. Kita solat jenazah tiap-tiap hari. Kita duduk kat Mekah tiap-tiap hari. Sebab as-salatu alal amwat. Kita dengar. Setiap hari, setiap waktu banyak pahala. Pun banyak pun tak boleh beli lagi syurga. Sebab syurga tu mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah barang yang Allah nak beri kepada kita ni mahal. Apa dia barang tu? Syurga. Sebab syurga dia tak ada tempoh. Dia tak ada tempoh. Bukan 10 tahun, bukan 15 tahun masuk syurga, 20 tahun masuk syurga. Selama-lamanya. Bila seorang masuk syurga, dia tak akan keluar selama-lamanya. Masuk je, dia tak akan keluar. Dan dia menikmati segala-gala di dalamnya. Tanpa ada pencing dalam syurga. Kita kan kadang-kadang dapat jawatan tinggi, CEO lah, pengetua lah, guru besar. Tengah seronok baru ada pejabat sendiri, ada bilik sendiri, boleh kunci dari dalam, boleh tidur dalam, orang tak tahu. Dah ada pejabat. Tiba kena pencing. Baru nak seronok. Baru ada kereta, ada driver, baru nak seronok ni, kena pencing. Tapi dalam syurga kita tak pencing. Kita menikmatinya terus dan terus dan terus. Bayangkan tak ada tua. Bayangkan tak ada sakit. Bayangkan tak ada penat. Bayangkan tak ada mengantuk. Bayangkan tak ada berak. Bayangkan tak ada kencing. Bayangkan tak ada mati.
Bayangkan tak ada semua benda-benda yang kita bimbang dan kita takuti, yang kita benci di dunia. Tak ada benda tu semua. Mahal tak mahal tempat ni? Mahal. Masuk kita lah jadi orang paling comel sekali, orang lawa. Masuk kita lah orang yang paling handsome sekali, paling indah akhlak sekali. Fizikalnya sempurna, akhlaknya sempurna, semuanya sempurna. Maka mahal tak tempat ni? Mahal. Tentang kita sebut business class pun rasa tak mampu nak beli. Nak naik business class Ustaz, Emirates berapa? $100,000 USD. Tengok duit banking, boleh pergi, boleh balik, kemudian bankrupt. Lah nak naik tu $100,000 USD. Nak naik apa ni first class Emirates. Nak ke UK. Dari sini $100,000. Yang jenis kapal terbang ada bilik boleh mandi kan. Boleh mandi. Hilang. Tapi untuk 8 jam je penerbangan atau 20 jam. $100,000 USD. Dia ambil kita dari hotel naik kereta Audi yang terbaru. Driver seorang bawa. Kemudian dia tanya kita sebelum terbang 2 hari tu nak order apa? Goreng pisang, nasi lemak, nasi dagang. Disiapkan. Dia beli siap-siap nak strawberry. Ada satu penerbangan ditunda kerana strawberry yang diorder belum sampai. Tunda sekejap. Dek kan orang first class ni, dia order strawberry tak sampai lagi. Tunda sebab dia bayar $100,000 USD. Kalau kita sebut pergi sekali, balik sekali $200,000. Bankrupt kita dah. Bankrupt. Tu lepas tu jalan kaki nak kena ni. Itu nikmat dunia. Tapi lihat syurga ni yang Allah Ta'ala beri. Kalau saya kata nikmat dunia semahal tu, kita dah rasa macam dah tak boleh nak beli. Tak boleh nak beli. Walau kita kerja sampai pencing tu. Ya, awak dah pencing cuma naik business class lagi. Tak boleh start bankrupt. Tetap naik ekonomi. Itu pun tunggu waktu murah. Waktu promotion. Ni tengah duit banyak. Tu terpaksa tunggu promotion. Maksudnya dunia kita cari tu tak berbaloi untuk taja kita hidup kat dunia. Walaupun dah banyak. Tapi Allah nak bagi pada kita. Pahala kita, kalau nak saya katakan tadi nak beli syurga pun tak layak. Tapi Allah sebut dalam ayat ini. Pertama, buat ibadat Allah beri lebih baik, pahala satu. Yang kedua Allah kata pula, wa yazidahum min fadli, Allah tambah lagi kurniaan Allah, yakni syurganya. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Dan Allah bila nak beri, Allah beri tanpa ada batasan. Bila Allah nak bagi, Allah beri kepada hamba-hambanya tanpa batasan. Maksudnya tidak mengambil kira umurnya berapa hidup kat dunia dulu. Kalau ikut umur dia hidup kat dunia cuma 30 tahun, tak layak pun syurga. Sebab ibadat ni tak banyak 30 tahun. Yang ni pula hidup 20 tahun je sempat. Yang ni pula lama sikit lah 80 tahun. Tapi ibadat pula tak banyak misalnya. Ini semua kalau kita lihat dalam muhasabah diri kita, tak layak pun kita dapat banyak. Tapi bila Allah nak bagi, Allah bagi tanpa mengira itu semua. Tak kira kita mati umur berapa, tak kira kita semayang banyak mana, tak kira kita sedekah banyak mana, bila mana Allah nak bagi tanpa hitungan, tanpa hisap. Tanpa perbandingan banyak ni kamu buat, banyak ni kamu dapat. Tak ada. Sebab Allah nak bagi. Tapi bila Allah nak bagi, macam kita beli barang ni orang pemurah lah. Barang ni harga mahal 100. Tapi bila dia nak bagi kat kita, kita tak payah bayar free. Lepas tu dia tambah yang lain pula. Tak payah bayar, ambil free je. Ni satu lagi saya bagi free. Sebab dia pemurah. Apa target Allah yang maha pemurah. Kemudian kalau kita lihat ayat ini, bagaimana penekanan tentang pentingnya perihal masjid yang perlu dibina oleh orang beriman dan dimakmurkan dengan segala ketaatan. Bahkan kata Nabi SAW, man ahabba Allah falyuhibbani, wa man ahabbani falyuhibba ashabi, wa man ahabba ashabi falyuhibba al-Quran, wa man ahabba al-Quran falyuhibba al-masajid, fa inna afniyatullah abniyatuhu adzinallahu fi raf'iha wa baraka fiha maimunun ahluha mahfuzun ahluha hum fi salatihim wallahu azza wa jalla fi hawaijihim hum fi masajidihim wallahu min waraihim. Maksudnya hadis yang dikeluarkan oleh Anas bin Malik, siapa yang cinta Allah maka hendaklah dia mencintaiku. Siapa yang mencintaiku dia kena cinta sahabatku. Siapa yang mencintai sahabatku, maka hendaklah dia mencintai Al-Quran. Siapa mencintai Al-Quran, maka dia hendaklah mencintai masjid. Kerana ia merupakan tempat-tempat Allah, rumah-rumah Allah, binaannya yang Allah izinkan supaya diangkat. Diangkat bangunannya, diangkat menaranya, diangkat. Biar mengantasi mana-mana rumah lain, Allah izinkan supaya angkat. Dan Allah berkati padanya, maimunatun, penuh keberkatan.
Maimunun ahluha, dan berkat orang yang berada di dalamnya. Mahfuzatun, terpelihara. Mahfuzun ahluha, dan terpelihara yang berada di dalamnya. Hum fi salatihim, mereka dalam salat mereka. Wallahu azza wa jalla fi hawaijihim, dan Allah menyempurnakan hajat mereka. Hum fi masajidillah, mereka berada dalam rumah Allah. Wallahu min waraihim, Allah menjaga mereka. Maksudnya kita dok sibuk solat, Allah sibuk. Kita dok sibuk solat, Allah Taala menjaga keperluan kita. Sebab tu kita diajar, kalau kita ada kesibukan apa-apa, kita ada urusan ni, ada orang janji nak buat kontrak dengan kita, jangan bimbang. Tuan-tuan jaga solat, Allah Taala jaga kontrak tuan-tuan. Allah Taala jaga hajat kita. Kan kita kadang-kadang bila ada hajat-hajat duniawi, kita pun tak lambat sembahyang lah dan sebagainya. Pegang satu kaedah. Kita jaga waktu solat, Allah jaga urusan kita. Kalau kita memilih untuk berada di rumah Allah, maka Allah akan sentiasa melindungi kita. Sebab itu di Madinah satu ketika pernah berlaku gempa bumi. Satu gunung yang keluar memuntahkan lahar. Rupanya ada gunung berapi kat Madinah. Dan saya dibawa melawat gunung tersebut. Yang satu ketika dalam sejarah, sebab dicatat oleh Imam Ibn Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, tempat di mana memuntahkan lahar. Sehingga naik sampai 1 kilometer. Dia naik tinggi. Dia punya meletup naik tinggi. Sehingga hampir 1 mile. 1 kilometer. Satu batu lah. Naik. Maka semua orang takut dan semua orang berlari masuk Masjid Nabawi. Dan mereka masuk di kawasan Raudah. Dan bergantungan pada mihrab Nabi SAW. Sebab manusia ni, apa terlihat orang di iman, bila mana berlaku huru-hara kita yakin bahawa tempat paling selamat masjid. Masjid. Bahkan nanti bila akhir zaman dengan fitnah yang macam-macam, orang akan ke masjid. Kalau tempat itu selamat. Selamat macam mana? Kalau kita mati pun kita rasa selamat mati dalam masjid. Di rumah Allah. Sejarah tsunami tunjuk. Bila berlaku tsunami, orang pakat lagi ke masjid. Dan bila dengar lagi macam nak berlaku tsunami, pakat ke masjid lagi. Demikian rumah Allah. Allah menjamin, menjaga kita. Sebab tu kita kalau ada urusan duniawi, dan sama ada ketika waktu solat untuk kita jaga, maka kita jangan letakkan kesibukan kita pada urusan dunia. Kerana Allah akan memeliharanya. Apakah ini khusus kepada lelaki dan hanya kepada lelaki dan perempuan saja ataupun sebaliknya? Kita tahu bahawa kelebihan masjid dari sudut sembahyang khusus kepada lelaki. Adapun perempuan, kalau nak sembahyang kat rumah dia lebih afdal daripada masjid. Dan hadis Nabi bersabda, salatul mar'ati fi baitiha afdal min salatiha fi hujratiha. Solat seorang perempuan di rumahnya lebih baik daripada dia solat di ruang tamu rumahnya. Hujrah ni maksudnya di halaman rumah. Kita kan kata rumah ni akan ada pagar. Ada pagar. Kita pun sembahyang di luar koridor rumah kita. Perempuan ni saya cerita. Kata Rasul, sembahyang dalam rumah tu lebih baik daripada sembahyang di luar. Kemudian ada hadis Nabi kata lagi, wa salatuha fi makhdi'aha, dan sembahyang di dalam bilik dia afdal min salatiha fi baitiha, lebih afdal daripada sembahyang dalam rumah. Baik, kalau kita faham ni hadis ni, rumah kita ni rumah. Lepas tu ada pagar keliling. Okey, nak boleh ke masuk rumah kita ada anjung-anjung, kita ada lobi-lobi kita. Lalu perempuan ni nak sembahyang kat lobi tu. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau sembahyang dalam rumah lagi afdal. Lebih tertutup. Baik, ni dalam rumah orang tamu ni kat kursi-kursi set kita, kita pun sembahyang dalam bilik pula lebih afdal daripada sembahyang orang tamu. Dan kaedah ulama menyatakan lagi tersembunyi tempat perempuan itu solat, lagi afdal, lagi besar pahala dia. Sebab apa? Sifat perempuan dia bukan untuk ditonton. Orang lelaki afdal dia di dalam rumah Allah. Solat berjemaah. Bagi orang perempuan, dia solat seorang diri macam solat jemaah. Dia solat dalam rumah macam solat di masjid. Kelebihan dia, keutamaan dia. Sebab tu tak payah nak gaduh-gaduh ke masjid lah. Allahumma illa, melainkan dia nak pergi juga. Sebab apa dia nak pergi? Ada kawan dia janji nak tunjukkan telok. Ada kata telok ansih, telok tapewek. Kat rumah tak boleh lah nak jumpa kat masjid. Kadang-kadang perempuan pergi masjid ni jumpa kawan-kawan lah. Jumpa kawan-kawan. Atau dia nak release tension sikit lah. Nak dengar imam suara sedap sikit. Dia rasa seronok sikit misalnya. Maka dia diharuskan. Tidak boleh dilarang. Walaupun hadis menunjukkan perempuan afdal kat rumah, maka lelaki tak boleh guna hadis ini untuk kata, mu jangan sembahyang kat masjid. Sembahyang kat rumah lebih afdal. Walaupun lebih afdal, saya nak juga sembahyang kat masjid. Dia tak boleh halang. Sebab afdal tadi pada nisbah perempuan tu pilih, bukan pada kita yang tentukan.
Kalau perempuan tu kata, saya nak ke masjid sebab saya suka dengan imam. Saya nak solat berjemaah. Saya nak jumpa kawan saya, lebih selesa. Kalau duduk kat rumah saya tak selesa. Sebab jenis kawan saya ni dia suka round dapur sampai ke bilik. Jadi kita jumpa kat masjid je. Lebih selesa. Sebab Nabi sebut dalam hadis, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu menghalang perempuan-perempuan untuk datang berjemaah dalam masjid. Jangan halang. Dia larang kita halang. Dia nak keluar malam ke siang tak boleh halang. Yang tak boleh yang kita sebut kalau dia berwangi yang tak boleh. Kita dia kata, bang saya nak pergi sini masjid. Tak boleh halang kau. Pergilah. Tak boleh kata. Dia tak termasuk dalam makna ta'at. Ini sama kita jangan pergi. Tak boleh buat apa. Dia boleh pergi. Itu hak dia. Kerana wanita dia ada hak yang suami tak boleh buat apa. Suami cuma bagi panduan. Kita mungkin boleh ngusik-ngusik hantu tepi belakang pokok. Supaya jangan pergi. Itu boleh aku. Nyurut belakang pokok pisang. Sergah sikit biar dia balik. Ini saya ni penakut besar. Jadi kita usik hantu je. Dia pun terus tak pergi. Itu pun sebenarnya tak boleh. Tak boleh. Menghalang tu tak boleh sebenarnya. Sebab pernah cuba dilakukan oleh seorang lelaki di zaman sahabat Nabi SAW, maka dia dihalang oleh ayah. Perbuatan tu salah. Menakut-nakutkan dia pun tak boleh. Tak boleh kata, awak pergi dalam masjid. Semalam saya dengar dia langsung keluar. Suami. Tahu bini penakut. Pun tak boleh kata. Tak boleh halang dia. Terpulang pun dia nak pergi. Apatah lagi kau nak pergi nak dengar kuliah dan sebagainya, tak boleh dihalang. Hak dia untuk pergi. Siapa pun. Tapi kalau nak sebut afdal, salat kat rumah. Walaupun salat tarawih, dia afdal salat kat rumah. Allah Ma'ilah kalau dia kata dia nak dengar majlis ilmu, dia nak dengar ceramah, taujihat, nasihat yang dia tak perolehi. Dia tak perolehi di rumah dia. Boleh kat rumah tapi tak rasa, dia tak rasa. Macam orang tengok bola, tengok kat stadium dengan TV kan tak sama. Dia nak kat stadium juga. Biar keluar suara dia. Jadi demikian juga wanita, walaupun kita sebut hadis tentang kelebihan wanita untuk sembahyang di rumahnya, bukan dalam hadis Ummu Salamah, Nabi bersabda, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihin, sebaik-baik masjid wanita ialah tempat yang paling tersembunyi di rumah dia. Mana tempat paling sembunyi? Bilik kita lah. Yang tak ada orang boleh masuk. Maka bagi perempuan dan bilik lebih afdal. Tapi keafdalan ini tidak menjadi sebab untuk dihalang. Kerana ada hadis khas untuk melarang kita menghalang Allah Ma'ilah, melainkan kita bima fitnah-fitnah tertentu. Dengan cara pakaian, hiasannya, itu boleh halang. Halangnya kerana pakaiannya tak sesuai. Hiasan tak sesuai. Halangnya mungkin kerana masjid tadi, pintu masuknya cuma satu, bercampur lagi perempuan. Kalau dia menghalang atas sebab-sebab yang lain, yang lebih kuat dalam menjaga maruah isterinya, maka itu hak dia. Tapi kalau tak ada apa-apa, sebetulnya masjid tepi rumah je, misal kata dekat, dan dia pun drive dekat, itu tak ada masalah. Tapi kalau nak drive, nak solat kat mana? Masjid Shah Alam. Awak ni nak pergi sembahyang ke nak pergi jalan ni, ya, daripada Pasir Gudang solat Masjid Shah Alam. Kan Ustaz kata jangan halang. Jangan halang. Masjid Shah Alam, Langkawi, masjid solat ni. Kat mana? Dekat Nilai 3 solat ni. Tak main dekat-dekat, diguna hadis tu secara umum. Tak betul. Kerana kalau jarak musafir, suami boleh menghalang. Jarak yang suami bimbang keselamatan, suami boleh halang. Kerana asas dan lain. Jadi tak boleh guna itu secara umum. Dia ada dhawabit, dia ada kita katakan garis panduannya. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.